Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Pertamanya kita bersyukurlah pada Allah SWT. Pagi ni saya ingatkan kita 3 jam, tapi saya sambut balik 1 jam saja kita hari ni. Jam 10 hingga 11 lah. Jadi kita pun dah jam 10-11 minit ni. Jadi kita mulakan terus sebab kita dah ada berapa orang ni? 6 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang jadi tak apalah, video ni pun kita punya meet pun saya rakam ni. Nanti saya sharekan link ni lah sekiranya siapa yang tak dapat masuk pada hari ni boleh tengok balik lah kita punya rakaman Google Meet pada pagi ni. Okay, jadi untuk hari ni insyaAllah kita akan bincangkan satu je tajuknya, iaitulah berkaitan hukum dan peraturan syar'i pengurusan sukan. Siapa yang dah baca nota ni, bab ni? Ada tak yang dah baca? Sebab saya pun dah sharekan link untuk nota ni kan. Ada yang dah baca ke? Belum. Belum lagi. Okey, tak apa. Okey, saya rasa semua pun ada urusan tertentu lah, tak sempat nak baca Okey, jadi untuk hari ni kita nak bincang hukum. Tapi sebelum masuk tajuk pada hari ni, kita nak cuba ingat balik kita punya topik pada minggu atau pada pertemuan sebelum ni lah. Iaitulah antaranya berkaitan dengan pengurusan sukan. Okey. Yang saya minta buat kerja tu kan. Tapi terima kasihlah saya ucapkan kepada siapa yang dah hantar. Yang tak sempat hantar tu mungkin tak sempat lah nak buat kan. Okey, kalau sempat buat pun boleh hantar lagi. Okey, siapa boleh sebutkan tentang, kalau dia sebut tentang pengurusan sukan tu atau pengurusan dalam Islam ataupun yang kita bincang tu, ada berapa dia punya perkara lah atau dia punya peringkat-peringkat yang ada dalam pengurusan sukan tu. Ingat tak ada berapa? Siapa ingat? Kalau masih ingat lagi lah. 4 Betul, ada 4. 4 tu apa? Pertama apa? Pertama? Ingat tak? Tak ingat? Okey, tak ingat siapa, saya repeat balik. Ni saya sharekan masa mula lah. Okey, 4 tu adalah yang ni lah. Iaitulah perancangan, kemudian pengorganisasian atau organisasi, kemudian kepimpinan, dan yang keempat pengawalan. Kan? Yang mana saya minta untuk masing-masing kongsikan lah apa dia fahami daripada 4 rukun ni ataupun 4 prinsip lah yang perlu ada dalam pengurusan kan. Okay, dan pada hari ni kita nak bincang tentang hukum sebab kita pun maklum kita ni orang Islam, maka orang Islam ni dia tertakluk kepada tuntutan Islam lah. Di antara tuntutan Islam tu yang kita akan bincang pada ni lah terkait dengan hukum hakam. Hukum hakam atau peraturan syariah ataupun yang menepati Islam kita lah dalam kita mengurus berkaitan kesukanan ataupun rekreasi Okey, dan untuk hari ni ada 2 je hasil pembelajaran, tak banyak, iaitulah kita akan belajar bincang tentang apakah yang dikatakan hukum tu, apakah yang dikatakan hukum taklifi dan juga pembahagian dia. Kalau sebut hukum, apakah itu hukum? Dan taklifi itu apa pula? Dan apa bahagian yang ada dalam hukum taklifi ni? Kemudian yang kedua, kita nak cuba faham juga bagaimana kita nak kait. Sekejap siapa nak masuk ni? Okey, kemudian yang kedua kita cuba nak kaitkan macam mana hukum hakam yang ada dalam Islam tu dalam pengurusan sukan dan rekreasi. Sebab Islam ni agama yang syumul, kita pun dah tahu dah, agama yang sempurna.
Dalam kehidupan manusia ni, semuanya ada panduan yang jelas lah dalam agama kita, termasuklah dalam bab sukan dan rekreasi. Maka kita akan tengoklah bagaimana kita nak cuba kaitkan hukum hakam tu dalam pengurusan sukan dan rekreasi. Okey, secara umumnya, tajuk kita pada hari ini, kita nak cuba jelas ataupun fahamlah apakah yang dikatakan hukum taklifi dalam agama kita ni. Yang mana kita akan tengok takrifannya, pengertiannya dan pembahagiannya lah. Kemudian dalam hukum taklifi ni, kita pun dah sedia maklum, kalau sebut dalam Islam, hukum hakam dia ada 5 lah. Kat sini wajib, kalau sunat, makruh, haram, harus. 5. Jadi itulah dikatakan hukum taklifi. Nanti kita akan bincang dengan lebih detail. Kemudian yang seterusnya, bab ni juga kita akan cuba huraikan kesan. Kesan hukum hakam yang 5 ni terhadap pengurusan sukan kita lah. Pengurusan sukan. Okey, pengenalan. Okey, hukum taklifi ni kita maklum dia berkaitan syariah. Kalau masih ingat syariah tu apa? Dalam agama Islam kita ada 3 cabang atau prinsip lah dalam agama Islam kita. Yang pertama akidah, kalau ingat lagi Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Dan hukum hakam ni dia termasuk dalam kategori perbahasan bab syariah. Syariah ni kita boleh faham dalam arti kata lain ialah peraturan lah. Peraturan dalam kehidupan. Panduan-panduan dalam hidup. Kalau akidah tu berkaitan kita punya pegangan, apa yang kita percaya dari segi pegangan kita dalam hati kita, dalam jiwa lah. Tapi syariah ni sesuatu yang kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan. Cara kita berpakaian, cara kita bekerja, muamalah, cara kita menguruskan hal ehwal berkaitan jenayah kan, dan sebagainya lah. Jadi itu syariah. Dan dalam sukan juga terkait juga atau kena juga ikut peraturan-peraturan yang dalam Islam kita lah. Dalam Islam Okey, apa itu hukum? Kalau sebut hukum, apa? Dan individu yang terlibat dalam menjatuhkan hukum namanya hakim kan? Hakim. Hakim ialah individu yang menjatuhkan hukum. Apa itu hukum? Hukum dari segi bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Kalau hakim ialah orang yang menetapkan sesuatu hukuman terhadap pesalah. Kan? Itulah. Jadi itulah hukum. Jadi istilah, dari segi istilah hukum tu apa? Hukum tu adalah penetapan arahan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf ni ada kat bawah ni kalau tengok Mukallaf tu adalah individu yang dah baligh, yang dah akil, yang dah berakal, akal sempurna dan dah baligh, dah sampai usia yang tertentulah yang dia layak untuk menerima tanggungjawab dalam Islam kita ni, dan sampai seruan Islam, ataupun dia telah menjadi Muslim lah. 3 je. Dia dah baligh dan dia dah berakal, ada akal yang sempurna, sihat, tak gila ataupun berfungsi dengan baiklah akal dia, dan dia telah menjadi Muslim, maka itu namanya mukallaf. Jadi hukum tu ialah apa-apa ketetapan daripada Allah SWT terhadap perbuatan. Perbuatan orang yang dah layak menerima tanggungjawab dalam Islam lah. Dia perbuatan. Selagi mana orang tadi tidak bertindak sesuatu, maka dia tidak terkait dengan mana-mana ketetapan hukum lah. Macam kita, kalau kita senyap je, kita tak buat apa-apa kan. Maka kita tak tertakluk dengan mana-mana hukum hakam lah. Kita mula bertindak je, kita mula membuat sesuatu je, barulah ada hukum kan. Macam kita hari ni, kita sekarang sedang belajar. Maka apa hukum belajar? Baru ada hukum kan. Ataupun kita mula berjalan, baru ada hukum. Kalau kita berjalan tu menuju ke masjid, pahala lah. Kan? Maka kalau kita berjalan menuju ke tempat maksiat, dapat dosa, haram. Kan? Baru ada hukum.
Dalam semua aspek kehidupan, seperti ibadat, perkahwinan, semualah. Maka itu namanya hukum. Okey, hukum taklifi. Kat sini kan, ada dua ni. Iaitulah perbuatan mukallaf ni ada dua. Kalau sebut perbuatan, mukallaf ada dua. Kat sini kan. Dia kata dua bentuk. Tapi kat sini tiga. Kan ada pilihan. Tapi dua lah. Yang pertama ni, tuntutan untuk dilakukan. Nak katanya perbuatan mukallaf tu memang disuruh. Memang disuruh untuk buat. Kan ada tuntutan untuk kita buat perbuatan. Bawah pembahagian perbuatan yang dituntut ni oleh seseorang yang dah layak terima tanggungjawab tadi, dia ada dua. Sama ada tuntutan yang wajib, tuntutan supaya dilakukan dengan pasti. Ni tuntutan supaya dilakukan dengan pasti, namanya wajib. Kedua, tuntutan supaya dilakukan tak pasti, namanya sunat. Tapi dua-dua ni dituntut untuk kita buat. Cumanya tuntutan yang wajib tu dah pasti kita kena buat. Sebab, kenapa pasti? Sebab jelas dia punya hukum tuntutan tu dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah kata, wa aqimu, contoh kan. Dan hendaklah kamu mendirikan solat. Maka tu jelas tu. Maka itu tuntutan yang pasti. Yang tak pasti ni, Allah menggunakan lafaz yang bukan lafaz perintah. Maka dia sunat. Kan? Jadi ada dua lah. Kemudian yang kedua ni, tuntutan supaya ditinggalkan. Jadi perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan. Masih lagi kategori perbuatan yang tapi dituntut untuk ditinggalkan. Itulah tuntutan supaya ditinggalkan dengan pasti. Dan yang kedua, tuntutan supaya ditinggalkan tak pasti. Yang pasti tadi haram, yang tak pasti tu makruh. Jadi kena ingat ni. Kan kalau soalan dia tanya, kenyataan dia ialah tuntutan supaya ditinggalkan dengan tidak pasti. Berdasarkan kenyataan di atas, manakah hukum taklifi yang betul? Berkaitan kenyataan di atas. Wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh kan? Maka jawapannya kat situ makruh lah. Tuntutan supaya ditinggalkan dengan tidak pasti. Kemudian yang ketiga ni pilihan. Iaitulah pilihan. Nak lakukan boleh, tak lakukan pun boleh. Kalau kita lakukan, tak ada dosa. Kalau kita tak buat pun, kita tinggalkan pun tak berdosa. Kan, itu namanya harus. Okey, ada 5 kan? Okey, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, ni pun senang je kan? Kita pun dah biasa belajar ni. Kita cuma ulang sekali lagi lah untuk kita ingat balik lah apa kita dah belajar sebelum ni kan. Masa peringkat sekolah menengah ke dan sebagainya. Okey, ni secara gambar rajahnya wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dua hukum merupakan tuntutan untuk kita buat. Yang wajib ni yang pasti, yang sunat tak pasti. Dua lagi adalah tuntutan untuk ditinggalkan. Yang haram ni tuntutan yang ditinggalkan pasti. Makruh tuntutan untuk ditinggalkan tak pasti. Harus ni pilihan. Pilihan Okey, apa itu wajib? Wajib apa? Kat sini kalau dia tanya apa hukum wajib, apakah yang dikatakan hukum wajib? Wajib tu adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala, tinggalkan akan diazab. Tinggalkan akan diazab. Biasa kita tahu tinggalkan berdosa kan? Betul, confirm berdosa. Tapi kat sini lebih detail ni. Kalau tinggalkan akan diazab. Serta menjadi kufur kalau kita ingkar. Contoh kan? Solat. Kalau kita buat solat 5 waktu tu, kita dapat pahala. Kalau kita tak solat fardu 5 waktu, kita berdosa dan akan diazab. Hari kiamat nanti kan akan diazab. Itu kalau kita masih lagi beriman, percaya bahawa solat tu wajib. Tapi kalau dia tak percaya solat tu wajib ataupun dia kufur, lawan kufur ni iman. Lawan kufur adalah iman.
Kalau dia tinggalkan solat dalam keadaan dia masih lagi ada iman, percaya solat tu wajib, maka dia cuma berdosa dan akan diazab. Tapi kalau dia tak solat, dalam masa yang sama, dia tak solat sebab dia tak percaya solat tu wajib. Maka dia dah jadi kufur lah. Kan? Kufur. Maka bahayalah. Itu namanya wajib kan. Jadi wajib ni ada 3 kat sini kategori dia. Wajib dari segi masa. Wajib dari segi kadar. Kadar ni maksudnya ketetapan jumlah lah. Ketetapan jumlah tu. Kadar, ketentuan. Kemudian yang ketiga, wajib dari segi individu. Masa ni ada 2 pula, kan? Kemudian yang kadar pun 2 juga, yang individu pun 2 juga. Kan? Kena ingatlah ni pembahagian ni. Okay, masa ni yang pertama ni dia wajib mutlak. Maksudnya, contohnya bayar kafarah. Mutlak ni maksudnya bila-bila masa. Kalau muqayyad ni dia terikat dengan masa. Wajib, kalau wajib mutlak ni wajib yang tak terikat dengan masa. Kalau wajib muqayyad, wajib yang terikat dengan masa. Contoh yang terikat dengan masa ni puasa Ramadan. Kita hanya wajib puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Kan? Maka dia terkait, dia terikat dengan bulan Ramadan. Kita tidak boleh puasa Ramadan pada bulan Syawal. Kan? Sebab dia terikat dengan masa. Tapi kalau macam bayar kafarah ni, siapa tahu kafarah ni apa contoh kafarah? Siapa yang tahu? Ada maklumat tak? Tahu tak bayar kafarah tu macam mana? Siapa boleh kongsikan? Tahu tak? Ada siapa yang nak kongsikan tak? Kafarah tu apa? Azri ke? Siapa lagi ni? Akmal ke? Adibah ke? Hana ke? Maru? Masura Masura ke? Siapa boleh? Denda atau tebusan Ustaz? Kafarah tu denda atau tebusan. Biasanya macam mana? Biasanya dosa apa yang kita buat ni? Atau perbuatan apa yang kita buat? Kalau kita buat perbuatan tu, kita kena kafarah. Perbuatan apa contohnya? Tak puasa. Dia tak puasa, dia kena kafarah. Ke ataupun dia buat apa pada bulan Ramadan sampai dia kena kafarah? Tahu tak? Tak pasti kan? Tak pasti. Okey, kafarah ni biasanya kita dengar orang kena kafarah, bayar kafarah kan. Kafarah ni contohnya kalau dalam bulan Ramadan, seseorang tu contohnya kan, katakanlah dia kalau untuk orang-orang yang dah berkahwin, pada bulan Ramadan tu, siang Ramadan tu dia buat hubungan, kan, dia buat hubungan kan. Maka kalau dia buat hubungan pada bulan Ramadan, maka dia batal puasa, maka dia kena bayar kafarah. Kafarahnya ialah pertama dia kena bebaskan seorang hamba kan. Kalau tak berjaya bebaskan ataupun sekarang hamba dah tak ada ni, jadi dia kena bayar kafarah dengan berpuasa. Macam mana? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau katakan dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia kena memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi kafarah tu dia tak terikat dengan masa. Katakanlah dia nak puasa 2 bulan turut-turut tu pada bulan Syawal dengan Zulkaidah, boleh? Ataupun Rejab, Syakban, boleh juga. Ataupun Rabiul Awal, Rabiul Akhir pun boleh juga. Maksudnya dia tak terikat dengan masa. Kalau puasa Ramadan ni dia wajib ikut terikat dengan masa. Kan? Maka itu contoh wajib dari segi masa. Sama juga macam solat subuh. Kan? Solat zuhur ke. Maka dia wajib ada masa dia. Waktu subuh ada waktu dia. Zuhur pun ada waktu dia. Asar pun sama. Maka tu wajib kita tunaikan terikat dengan masa. Dia muqayyad. Kemudian wajib dari segi kadar ni, contohnya wajib yang muhaddad ni, wajib yang terikat dengan ketentuan tertentu, kadar tertentu. Contohnya macam seseorang tu dia kaya, dia ada simpanan dekat bank dia tu melebihi nilai 85 gram emas. Sebab
zakat ni kita wajib bayar, keluarkan kalau kita ada simpanan melebihi nilai emas 85 gram. Katakanlah kita ada nilai emas 100 gram. Katakanlah 100,000 kan. Maka kita wajib bayarlah zakat. Sebab kita dah ada kadar yang melayakkan kita bayar zakat atau mewajib kita bayar. Tapi kalau kita tak ada jumlah nilai simpanan 85 gram ataupun kita ada mungkin ada 10 gram je, ada 10,000 je ke, maka kita tak wajib bayar zakat. Itu namanya wajib muhaddad, wajib yang telah cukup kadarnya. Itulah. Wajib ghairu muhaddad, wajib yang tak cukup kadar. Contoh nazar. Kan nazar ni contohnya nazar apa? Katakanlah Akmal kata, ini kalau semester akhir ni kalau lulus ni, dia bernazar nak puasa 3 hari. Kan? Katakan dia nak puasa. Puasa kan, dia nak puasa. Jadi puasa tu dia ghairu muhaddad, dia tak jelas. Puasa tu berapa hari ke kan? Dia tak terikat dengan kadar tertentu lah. Kalau dia kata puasa 3 hari, kena buat lah kan. Kalau kata puasa je, maksudnya dia tak terikat dengan kadar. Ataupun wajib tu dari segi individu, ada dua juga. Individu tu maksudnya wajib pada setiap orang, namanya wajib aini. Semua orang tak terkecuali daripada hukum wajib ni. Contohnya macam solat 5 waktu tu, kita semua tak ada pengecualian. Kalau kita mati je baru dikecualikan untuk solat kan. Lagi kita hidup, kita tak terkecuali. Ataupun kifai, ataupun kita dengar fardu kifayah lah kifai ni. Fardu kifayah kan. Kifai. Dia tak wajib pada setiap individu, tapi dia wajib pada sebahagian individu. Kalau katakan seorang individu tu, katakan dalam satu kampung tu ada 1,000 orang contohnya, seorang je yang dah tahu tentang pengurusan jenazah, baki lagi 1,000 tu, 999 orang tu dah terlepas daripada kewajipan pengurusan jenazah. Kan? Seorang cukup lah. Jadi bab hukum wajib ni ada 3 bahagian, iaitulah wajib masa, wajib kadar, wajib individu. Setiap bahagian ni pula ada 2 pula. Kan? Kena ingatlah kan. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan sukan. Sukan nantilah, nanti kita kaitkan. Yang penting kita faham dulu apakah kategori hukum ni. Okey, sunat pula. Sunat ni perkara yang kita kena buat, dituntut untuk buat, tapi kita akan dapat pahala dan kemuliaan. Maksudnya kita dimuliakanlah oleh Allah SWT dan dapat pahala kalau kita buat. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dicela dan tak berdosa. Contoh apa contoh? Contoh perbuatan kita ni yang sunat. Banyak kan? Siapa boleh bagi contoh? 1, 2 ke? Contoh apa contoh? Siapa boleh bagi? Siapa Akira ke apa Akira? Ada, makan tangan kanan. Makan tangan kanan. Okay, terima kasih Okey. Makan dengan tangan kanan, betul memulakan memakai pakaian dengan belah kanan. Apa-apa yang kanan lah. Kita memulakan semua perbuatan dengan yang kanan kan. Langkah ke kelas dengan kaki kanan, masuk masjid, masuk rumah kaki kanan, semua yang kanan lah. Itu sunat. Kalau kita buat, kita dapat pahala dan kita dimuliakan. Tapi kalau kita masuk masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kiri, kan tak dicela, tak berdosa, tapi tidak dimuliakan dan tidak dapat pahala. Gitulah lawan dia kan. Kalau kita tak buat yang sunat ni, kalau kita buat, kita dimuliakan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat yang sunat, kita ni tak dimuliakan dan juga tak dapat pahala. Dalam bahasa lain kita boleh katakan kalau tak buat yang sunat ni kita rugilah. Kalau tak buat yang sunat kita rugi. Kalau tak buat yang wajib kita berdosa. Kalau tak buat yang sunat kita rugilah Okey, haram pula. Haram ni ialah perkara yang dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan. Kita dituntut ditinggalkan. Kita tahulah benda kan.
Apabila kita buat, kita dianggap telah buat maksiat dan berdosa. Dan berdosa lah. Ataupun diazab. Macam sebab haram ni lawan bagi wajib. Kalau yang wajib tadi kalau kita tinggal dapat azab. Kalau yang haram ni kalau kita buat dapat azab. Itulah. Itulah dosa Okey, haram ni ada dua bahagian dia. Haram li zatihi atau haram li ghairihi. Li zatihi ni maksudnya dia benda tu sendiri yang haram. Dia haram dengan sebab diri dia sendiri. Contohnya zina. Zina tu haram, memang perbuatan tu haram. Bukan perbuatan tu haram dengan sebab yang lain. Contoh kita buka aurat. Kan? Buka aurat haram. Maka perbuatan buka aurat tu sendirinya memang dia haram. Bukan haram dengan sebab yang lain lah. Kalau haram li ghairihi ni, dia haram sebab lain. Hukum asal bagi perbuatan tu tak haram. Tapi dia menjadi haram dengan sebab yang lain. Itu namanya haram li ghairihi. Contoh yang haram li zatihi ni, zina, arak, buka aurat, mencuri kan. Apa lagi? Merompak. Banyaklah yang haram kan. Merogol ke kan. Itu haram li zatihi. Okay, siapa boleh bagi contoh haram li ghairihi ni? Hukum asal perbuatan tu dia harus. Tapi dia boleh menjadi haram dengan sebab tertentu. Itu namanya haram li ghairihi. Contoh kat sini, macam kita berjual beli kan. Seorang penjual menjual barang, seorang pembeli membeli barang. Tapi jual beli itu dibuat pada waktu solat Jumaat. Maka hukum asal jual beli tadi harus je kan. Tapi dia menjadi haram sebab dia berlaku ketika orang tengah solat Jumaat. Maka jadi haram. Jadi, katakanlah orang tengah solat Jumaat tu, kita lambat datang masjid, kita nampak ada orang jual air, kita beli air pula. Maka kita beli air ketika orang tengah solat Jumaat tu, hukumnya haram. Berdosa lah kita. Kita buat satu perbuatan yang berdosa kan. Macam itulah. Jadi kena faham lah sama juga macam apa lagi contoh lain contoh lain. Katakanlah kita beli pisau. Kan kita beli pisau, kita beli parang. Biasanya beli pisau, beli parang ni dia harus je kan. Kalau niat kita beli tu nak siang ikan, nak potong sayur ke. Tapi beli pisau boleh jadi haram. Kalau niat kita nak beli pisau tu bukan untuk buat benda-benda yang harus tadi. Kalau kita niat beli pisau, kita nak bunuh orang. Kan? Kita nak mencederakan seseorang. Maka jadi haram. Kan? Maka macam itulah. Itu namanya haram li ghairihi. Okay, itu haram li ghairihi. Okey, kemudian makruh pula. Makruh ni ialah dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan. Walau bagaimanapun tak dosa kalau kita tak buat. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dimuliakan. Jadi kita boleh katakan lawan wajib haram. Lawan kepada sunat makruh. Kalau kita buat benda yang wajib, kita dapat pahala. Kita tinggalkan benda yang wajib, kita dapat dosa. Kalau haram, kita buat, kita berdosa. Kalau kita tinggal, kita dapat pahala kan. Ada berlawanan lah. Kalau sunat, kita buat, kita dimuliakan, dapat pahala. Kita tinggal, tak dimuliakan, tak dapat pahala kan. Tapi kalau makruh, kita buat, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dimuliakan dan kita dimuliakan lah dan tak berdosa. Kan kita dimuliakan. Okey, apa contoh makruh? Siapa tahu contoh makruh? Sebab dia lawan kepada sunat, maka kalau kita buat sunat tadi, kita tak buat sunat, kita buat makruh lah hukum tu. Contohnya apa? Makruh. Apa nak bagi contoh? Contoh makruh. Ada tak siapa nak kongsikan contoh makruh? Makan petai, Ustaz.
Makan petai. Okey, makan petai. Okay, terima kasih. Betul, betul, betul. Makan petai makruh kan? Tapi makruh tu apabila dia berhubungan dengan orang lah. Kalau dia seorang-seorang je, tak masalah kan? Tapi kalau dia makan petai, lepas tu dia dekat dengan orang, kan dia semayang, maka itu jadi makruh kan? Sebab dia makanan yang berbau lah maksudnya. Betul makan petai tu dia makruh sebab dia berbau dan dia menyebabkan orang tak selesa dengan bau yang ada lah. Kan? Okey, contoh lain macam tadi Akira sebut, sunat tadi makan dengan tangan kanan. Jadi makruh ni ialah contohnya makan dengan tangan kiri. Kan? Kalau kita makan dengan tangan kiri hukumnya makruh. Kita makan dengan tangan kanan hukumnya sunat. Kan? Itulah. Itu makruh jadi makruh ni ada dua juga. Kalau haram tadi ada dua, makruh pun dua juga. Iaitulah makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih ni ialah kita ni dituntut untuk tinggalkan. Tapi tuntutan tu ringan. Tuntutan tu ringan. Maksudnya kalau kita tinggalkan dan kita kalau kita terbuat benda tu, maka dia ringan sikit lah hukumnya. Kita punya hukuman tu ringan. Contohnya makan daging kuda waktu perang. Tu makruh tu. Kalau makan kuda waktu tak perang, makruh ke harus? Waktu tak perang? Harus. Harus. Siapa tahu kenapa agaknya makan kuda waktu perang tu jadi makruh? Dia tak haram, dia makruh. Sebab kuda tu ikut kita berperang kot. Betul. Sebab pada zaman Nabi, kuda tu adalah kenderaan perang. Kalau katakan kuda tu dimakan, kan, maka kuranglah kuda kan. Maka macam mana lah nak ada kenderaan yang boleh membantulah umat Islam untuk pergi perang. Tu dia jadi makruh, dia tak haram, dia makruh. Kan. Jadi kalau yang makruh tahrim ni, tuntutan untuk ditinggalkan tu sangat dituntut. Kalau kita buat, dia menghampiri kepada haram. Makruh tahrim ni dia kalau dia menghampiri kepada haram. Tahrim tu kira haram lah. Dia makruh menghampiri haram. Dia tak haram, tapi dia boleh membawa kepada haram. Dia ke arah haram. Gitulah. Contohnya bertunang atas tunangan orang lain. Kan? Ahmad bertunang dengan Aminah. Tiba-tiba Abu pula dia tak beritahu Ahmad tadi, tiba-tiba dia tunang pula dengan Aminah kan. Maka perbuatan Abu yang bertunang dengan Aminah, sedangkan Aminah tu dah pun bertunang, maka hukum tu makruh tahrim, boleh bawa kepada haram. Tapi zaman kita ni jaranglah berlaku kan. Takkanlah Aminah tu dia tak boleh fikir kan. Takkan dia nak terima juga pinangan lelaki yang kedua kan, setelah ada lelaki pertama yang bertunang dengan dia kan. Kalau ada perbuatan tu maka hukumnya makruh tahrim, membawa kepada haram tu contohlah. Okey, kemudian harus pula. Harus tahulah. Harus ni kita buat ke, tak buat ke, tak ada pahala dan tak berdosa. Ni perkara yang diizinkan untuk dibuat, tiada anjuran untuk melakukan maupun meninggalkan. Maksudnya tak ada penekanan. Tak ada penekanan dalam Islam ni untuk kita buat atau untuk kita tinggalkan. Dia biasa-biasa saja. Kan? Biasa-biasalah. Banyaklah yang harus kan. Contohnya kita apa yang harus ni? Contohnya apa contoh harus contohnya lah kita berpakaian warna hijau ke, warna merah ke, warna kuning ke kan. Maka pemilihan warna pakaian tu setakat yang kita tahu tak ada tuntutan dalam agama kita pun untuk menyuruh atau melarang. Katakanlah dalam agama kita dia kata hendaklah kamu memakai pakaian berwarna hijau. Baru ada tuntutan. Tapi setakat ni tak ada kan. Maka haruslah. Kan? Harus hukumnya Okey, sistem hukum dan peraturan syar'i pengurusan sukan. Baru kita nak kaitkan dengan sukan pula. Yang penting tadi kita dah jelas dah. Ada 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh. Harus kan? Maka
Sistem hukum tu lebih difahami dengan konteks fiqh dan syariah hanya terhad kepada ibadah khusus. Biasanya kita maklum, kalau sebut hukum hakam 5 tadi, biasanya dalam bab ibadah, kan? Dalam bab solat ada hukum tadi, tinggal solat ada hukum haram pula. Kalau kita buat perbuatan tertentu dalam ibadat, ada yang hukumnya sunat, ada yang makruh. Tapi rupa-rupanya hukum hakam syar'i tadi yang 5 tadi bukan hanya terhad pada bab ibadah sahaja. Tapi dia meliputi seluruh kehidupan orang Islam, termasuklah sukan dan rekreasi yang kita belajar pada semasa inilah. Okey, jadi untuk menjadikan sesuatu perkara yang bukan ritual ibadah kita seperti solat, puasa, zakat semua tu, untuk menjadikan perbuatan-perbuatan lain yang pada kebiasaannya tidak dilihat sebagai ibadah, boleh menjadi ibadah. Dia boleh menjadi ibadah dan dapat pahala kalau dia bertepatan dengan syariah. Macam sukan lah. Sukan ni jarang kita nampak orang kata sukan tu ibadah, kan? Tapi sukan tu boleh jadi ibadah. Kalau dia menepati syariat. Menepati syariat. Kalau kita bersukan tak menepati syariat, dia boleh berdosa. Kan? Ni boleh menjadi dosa. Tanpa kita sedar, kita bersukan. Tapi rupanya sambil kita bersukan, kita berdosa, kan? Tanpa kita sedar. Jadi nak katanya bab sukan dan rekreasi ni, kalau betul caranya kita boleh pahala. Kalau salah caranya boleh berdosa tanpa kita sedar, kan? Okay, antara perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian dalam bab sukan ataupun rekreasi ni, antaranya inilah tema program, tema. Kan? Macam kita punya assignment, kan? Cadangan membuat satu karnival, kan? Karnival sukan yang Islamik. Maka contohnya tema. Jadi bab pemilihan tema sukan atau rekreasi pun kena teliti. Adakah tema tu menepati tak Islam? Okey, siapa boleh bagi contoh? Contoh antara tema yang tidak menepati syariat Islam. Tema ada bagaimana? Siapa tak boleh bagi contoh? Tema program sukan yang mana tema tu sendiri tak menepati syariat Islam kita. Contohnya macam mana? Siapa boleh bagi idea sikit? Tema ni maksudnya konsep lah, konsep. Konsep secara keseluruhan. Program kita tu macam mana? Ada tak pandangan sikit? Siapa ada? Program yang mengabaikan waktu solat. Program mengabaikan waktu solat. Okey. Okey, boleh. Boleh Okey, boleh. Maksudnya itu sebahagian daripada apa tu? Kalau melanggar waktu solat ni, dia Ustaz hilang. Lag ni, lag.
Saya baru terperasan saya terkeluar. Lama tak saya terkeluar tadi? Lama dah juga. Lama juga? Allah. Saya tak perasan. Welcome back, Ustaz. Ya? Sampai mana tadi Saya cakap seorang-seorang tadi tak perasan saya terkeluar tadi. Sampai mana tadi? Sampai kat waktu solat tadi. Oh, dari situ. Okey. Sambung Okey, jadi okey itu contoh tema tadi kan apa yang dikongsikan tadi betul berkaitan contoh tema program kan. Okey, kemudian tentang yuran penyertaan ni tadi jadi kita kena pastikan jugalah yuran penyertaan tu kita tak gunakan untuk membeli hadiah lah macam saya sebut sebelum ni. Katakanlah kita menganjurkan pertandingan bowling, seorang peserta membayar RM50 dan kita menggunakan hasil terkumpul yuran peserta tadi untuk membeli hadiah utama kan. Contoh katakanlah kita meminta peserta membayar RM50, hadiah utama dia sebiji motosikal atau sebuah motosikal kan yang bernilai RM5,000 contoh kan. Jadi itu kalau kita menggunakan duit penyertaan untuk beli hadiah, itu dah dikira sebagai berjudi lah. Maka kita kena pastikan kita tak gunakan yuran penyertaan lah. Kita kena gunakan dana luar lah sebagai hadiah pertandingan yang kita anjurkan kan untuk elak lah daripada perkara yang tidak menepati syariah kan. Okey, hadiah pun kita kena pastikan juga hadiah tu adalah hadiah yang patuh syariah juga. Contohnya hadiah-hadiah yang bermanfaat kan, yang kalau nak bagi hadiah pakaian contohnya, bagilah hadiah pakaian yang menutup aurat dan sebagainya. Okey, peraturan pun sama juga. Kita kena pastikan peraturan tu patuh syariah. Kan? Okey, saya boleh bagi contoh peraturan sukan yang bercanggah atau tak menepati syariat Islam. Satu contoh peraturan. Ada tak? Kalau untuk berlari, dia kena pakai sewendik. Kalau pakai seluar panjang tak dibenarkan masuk. Okey, terima kasih. Okey, tu contoh betul lah tu. Katakanlah kita ni atlet kan, atlet larian. Tiba-tiba pertandingan tertentu tu kita nak masuk tapi penganjur menyatakan syarat-syarat peraturan dia ialah semua atlet perlu berpakaian sebagaimana pakaian telah ditetapkan kan, berpakaian seluar pendek ke ataupun membuka aurat ke. Sedangkan kita ni tak nak buka aurat kan. Maka kalau kita sendiri sebagai penganjur, kita kena pastikan kita punya peraturan yang kita beri kepada peserta tu tidak melanggar syariat. Baru okey. Kan? Jadi kalau kita penganjur senanglah kalau kita faham kan. Tapi kalau kita sebagai peserta, penganjur tu pula daripada pihak yang bukan Islamik ataupun yang tidak Muslim, Islam, maka payahlah kita kan. Jadi kita sendirilah kena pilih lah kalau kita rasa agama kita ni lebih diutamakan berbanding peraturan yang ditentukan oleh manusia tadi, kalau kita punya iman kita kuat, saya rasa jalan terbaiknya kita kena patuhlah tuntutan agama berbanding tuntutan yang diberikan oleh mereka yang tidak Muslim tadi kan. Mungkin kita terpaksalah tarik diri kan. Kita terpaksalah tarik diri sebab peraturan yang diberikan tidak patuh agama kita yang kita anuti kan. Okey, pemakaian, peraturan dan sebagainya lah. Maka ni antara perkara-perkara dalam bab sukan dan rekreasi yang terkait dengan hukum hakam. Okey, kemudian penekanan sukan yang perlu ambil perhatian. Jadi antara perkara-perkara ni kita kena ambil perhatian lah. Contohnya kan, dalam bab sukan rekreasi ni, kita memperagakan diri dan tubuh badan. Okey, apa contoh sukan yang secara nyatanya kita nampak memang kita terpaksa menunjukkan bentuk tubuh badan. Sukan apa? Banyak kan? Antaranya Berenang. Acara renang, Gym ramah. Gym ramah, apa lagi tu? Papan anjal papan anjal. Apa lagi? Gusti ke kalau yang perempuan kan? Ataupun tinju yang perempuan ke? Kan? Dan sebagainya lah. Lelaki pun sama juga kan? Lelaki pun sama juga kan? Yang memperagakan tubuh badan kan? Okey, kemudian larangan menendahkan aurat. Kena perhatikan jugalah. Sukan yang buka aurat. Kemudian sukan yang tak terbatas dia punya pergaulan.
lelaki dengan perempuan boleh bergaul dengan bebas. Maka itu antara perkara yang kena diambil perhatian. Ataupun mungkin yang bawah ni dia kata ni. Menyertai sukan yang bertentangan dengan fitrah, jantina. Contoh macam sukan tu sesuai untuk lelaki kan. Contoh katakan sukan apa untuk lelaki. Sukan tinju kan. Gusti ke. Tiba-tiba perempuan pun terlibat juga dengan sukan yang biasanya yang didominasi oleh lelaki kan. Maka kat situ pun kena fikirkan juga. Adakah sesuai perempuan yang berfizikal yang kuranglah berbeza dengan lelaki ni, fizikal yang kuat, gagah ni. Tapi nak terlibat dengan sukan yang biasanya lelaki yang terlibat kan. Maka kat situ kena perhatikan jugalah kat situ habis dah. Last kan. Okey, jadi rumusannya sukan rekreasi ni satu aktiviti riadah yang boleh menjadi ibadah. Sekiranya semua yang terlibat dalam sukan tersebut dari segi peraturannya, penganjurannya ataupun penyertaannya tu dia mendapati hukum hakam dalam agama kita. Antara pelajar ke antara peserta, kemudian menggalakkan sukan yang menyihatkan tubuh badan kan, contoh kan. Kita pun kawal kan, kita kawal sukan tadi tak melanggar waktu solat, hubungan kategori lelaki dan perempuan pun kita pisahkan. Kalau katakan satu kumpulan pun kita jaga batas-batas dia kan, taklah berlaku sentuhan sana sentuhan sini kan. Berpakaian kita tetapkan pakaian yang menutup aurat dan sebagainya kan. Maka kita dapat pahala kan. Sepanjang pelaksanaan sukan yang patuh syariah tadi, kita dapat pahala. Tapi kalau sebaliknya, kita buat sukan, kita tak kontrol, kita tak kawal cara pakaian penyertaan, kita tak kawal masa sukan tu sehingga melanggar waktu solat. Kan, daripada pagi sampai petang. Sedangkan pada waktu tu ada solat zuhur dan solat asar. Kita pun tak break ataupun kita pun tak memberi pengumuman kepada penyertaan peserta kan. Contoh kita katakan sukan pada hari ini ditangguhkan jam 1 hingga jam 1.30 ke atau 1 hingga jam 2 ke untuk beri ruang kepada peserta untuk laksanakan solat zuhur kan. Kita tak ada buat pengumuman macam tu kan. Kita pun berterusan je pelaksanaannya sampai jam 6 petang. Maka kat situ kita ada saham lah kan. Ada saham dari segi dosanya lah kalau kita terlibat sebagai penganjur utama kan. Jadi kena perhatikanlah. Kemudian aktiviti sukan yang dilaksanakan hendaklah bertepatan dengan syariah agar bukan saja dapat keseronokan ketika kita bersukan tadi atau berekreasi ataupun juga dapat sihat tubuh badan. Bahkan dalam masa yang sama Allah pun redha kita sebab kita memeliharalah tuntutan yang Allah minta kita buat kan. Itulah rumusan kita pada hari ni. Kita pun dah jam 11 ni. Jadi topik kita hari ni sesuai lah untuk 1 jam ni. Okey, habis kan? Okay, ada nak tanya tak soalan ke atau apa-apa tentang topik kita pada yang menyentuh tentang hukum ni? Dan ada ke tak ada? Tak ada. Itu Ustaz, jelas. Jelas Okey, jadi insyaAllah lepas ni kita akan jumpa bersemuka semula pada minggu depan kan? Betul tak? 24 24 kan? Ya. Jadi insyaAllah lah minggu depan kita akan jumpa dengan perbincangan topik-topik yang lain lah. Kan kalau tak ada, jangan lupa untuk isikan. Sekejap saya tengok balik. Dah isi belum ni? Apa tu? You Future tadi. Semua dah isi ke kehadiran? Mana Belum. Belum Tapi saya macam dah boleh buka, boleh isi lagi gitu Sekejap saya tengok. Tak ada. Saya limitkan tadi sampai pukul 11 tadi. Boleh isi lagi tak? Tak boleh. Dah tak boleh tak apalah. Nanti saya tengok balik siapa yang hadir ni, saya akan take kan. Boleh. Boleh lagi?
Kalau boleh, boleh sila. Boleh. Macam tak ada. Ya. Kena cari dekat ni. Online class punya tu. Kalau boleh tick, minta tickkan dulu. Lokman baru nak masuk ni, kita dah habis ni. Mana Lokman tadi? Tak masuk dah. Oh, okey, ada. Boleh? Boleh. Boleh mana Lokman tadi? Tadi macam Boleh. Boleh Okey, kalau boleh alhamdulillah. Terima kasih dan tahniahlah pada yang hadir pada hari ni. Yang tak dapat hadir mungkin ada masalah. Contoh macam siapa Ashrul tadi tengah bekerja tu Ashrul tapi dia minta izin, dia kata dia bekerja tapi dia nak join juga kelas kita pada pagi ni terima kasihlah. Okey, kalau tak ada apa soalan, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan bersemuka di tempat yang biasa tu lah. Untuk akhirnya kita tangguhkan kelas kita pada hari ni, pagi ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.